Assalamualaikum, nama saya Muaz. Hari ini kita punya topik agak pelik sikit dan tajuknya ialah manusia syaitan. So, macam mana apa benda yang saya cuba nak maksudkan? Syaitan biasalah, syaitan ni dia suka sesuatu benda yang mudarat pada manusia. Dia begitu cemburu dengan manusia ni. Dia melihat manusia ni adalah bukan satu ciptaan yang lemah. Jadi, macam mana layaknya manusia ni untuk diangkat? Syaitan begitu cemburu dengan manusia dan dia berjanji untuk menyesatkan manusia kerana kalau tempat syaitan di neraka, bagi dia manusia juga harus ke neraka. Jadi apa yang dimaksudkan dengan manusia syaitan? Sebenarnya mudah dan sebenarnya kalau kita nak berkata, boleh saja kita temui mereka-mereka ni di mana-mana. Maksudnya begini, jika adanya seseorang baik daripada orang-orang yang berjawatan lebih tinggi daripada kamu, memberitahu kamu bahawa, Muaz, saya tak kisah macam mana kamu jalankan tugas kamu buat sebanyak yang mungkin, kamu buat sebaik yang mungkin. Saya tak kira apa benda halangan yang harus kamu hadapi. Kamu kena paksa diri kamu buat, tak kira lah macam mana cara pun, kena pastikan benda ni siap seperti yang diinginkan, ditetapkan. Jadi, dia tak kisah sejauh mana kemudaratan yang akan berlaku pada diri saya. Jadi, tak ada masalah lah untuk consider dia sebagai manusia syaitan yang tak kisah jika adanya datang mudarat pada diri saya. Dan sentiasa benda ni berlaku ketika interview di mana dia mengatakan bahawa boleh tak kamu menghadapi stres daripada pelanggan-pelanggan, boleh tak kamu menghadapi tekanan-tekanan daripada orang sekeliling. Jika kamu tidak boleh ditekan, jadi kami merasakan bahawa kamu tidak layak untuk jawatan ini. Tetapi kenapa pekerjaan sesuatu yang sebegini? Pekerjaan ialah sesuatu yang mana kita memudahkan orang dengan urus niaga. Kita datang dengan kabar berita gembira, kita mudahkan dia. Tapi kenapa kita ni ditekan? Seolah-olah macam diri kita ni diminta untuk dihalalkan penginayaan, dihalalkan kezaliman pada diri kita supaya kita menjadi seperti apa benda yang mereka mahukan. Hanya kerana, adakah ini disebabkan hanya kerana jawatan kita yang kecil dan jawatan mereka yang besar? Dan mereka mengatakan bahawa duit ini datangnya dari pelanggan. Jika pelanggan tidak ada, duit tidak akan ada. Jadi, kamu terpaksa melayani kerenah pelanggan sekejam mana pelanggan itu sekalipun. Dan seolah-olah kita sentiasa harus untuk memaafkan mereka setiap kali. Tapi tidakkah ini bermaksud kita merelakan diri kita untuk diiniaya? Islam itu perjuangan. Islam itu kebenaran. Apa yang mampu kita katakan pada orang-orang yang lebih besar daripada kita dalam keadaan untuk kita mempertahankan diri kita yang mempunyai harga diri. Dan manusia syaitan ini sendiri sebenarnya tidak tahu bahawa mereka berperangai sedemikian kerana mereka telah begitu lama di dalam situasi yang sedemikian dan menjadi sifat mereka untuk menjadikan diri mereka sebegitu. Jadi apa pula penentangan yang kita harus lakukan? Dan ini adalah bukan satu perjuangan yang harus kamu hadapi. Dan begitu juga saya. Kadang-kadang saya terfikir, kenapalah orang tidak begitu kisah jika datangnya mudarat pada diri saya. Yang kelakarnya ialah suatu kisah yang mana saya berbicara dengan kawan-kawan saya sendiri, di mana kami sama level. Saya usahawan, dia juga usahawan, dan dia membaca satu berita yang mana dalam satu artikel ini memberitahu bahawa sekurang-kurangnya sebelum kita berjaya, kita akan gagal sebanyak 10 kali. Dan sebenarnya bagi dia telah gagal sebanyak 12 kali. Kali ke-13 baru dia berjaya. Dan dia begitu percaya dengan artikel ini. Dan bila saya cuba untuk meminta nasihat daripada dia bertanya tentang kegagalan saya. Dah berapa lama saya gagal? Saya mengatakan bahawa sekarang ni saya dah gagal sebanyak 3 kali. Dan ini adalah merupakan usaha kali keempat. Jadi secara tak langsung, dia merelakan saya untuk dizalimi. Dia tak mahu tolong saya pun. Kerana kegagalan sekurang-kurangnya 10 kali baru kita jadi matang. So saya baru gagal 3 kali. Saya kena gagal 6 kali. Saya kena gagal 7 kali lagi supaya situasi yang berlaku pada diri saya ni selari seperti dalam dia punya pemikiran. Dan dia tak mahu tolong saya dan katanya kalau dia tolong saya akan menjadi orang yang tidak pandai menghargai sesuatu. Sekurang-kurangnya bila saya dah jatuh sebegitu banyak kali, saya akan mula bersyukur dengan apa benda yang saya ada. Dan itulah satu gelak tawa yang saya ada bersama dengan dia. Dan saya tak tahu kenapa dia jadi macam ni. Maksudnya, jika kamu tidak pernah gagal langsung, maka binasalah kamu di hadapan kawan saya tu. Kerana
begitu macam hasutan yang dia akan berikan pada kamu, seolah-olah satu kejayaan hanya mampu dikecapi dengan kezaliman yang berlaku pada diri kamu. Apakah kepercayaan kita pada orang sekeliling? Bolehkah kita bersangka baik pada orang lain? Apakah kebaikan yang ada pada diri kita yang mahu kita kongsikan kepada orang? Sejauh mana pertolongan yang kita boleh bagi, even pada kawan-kawan kita sendiri ataupun pada anak kita sendiri? Bagaimanakah cara hidup yang kita ingin mereka alami? Tidakkah cukup penderitaan kita di akhir zaman, di mana kita sentiasa diperkotak-katikkan oleh orang sekeliling? Tidak cukupkah kita diseksa dengan bermacam-macam cara, sehingga kadang-kadang akal kita mati tanpa dapat memikirkan tentang apa-apa? Tidakkah semangat yang kita ada dalam hati kita ni menunjukkan bahawa kita ni layak untuk diperjuangkan? Dan terserahlah pada kita semua untuk membuat keputusan yang baik. Allah dah bagi kamu pilihan untuk buat baik ataupun buat buruk. Dan jadikanlah diri kamu sebagai orang yang kamu inginkan. Apa-apa pun, bagaimana pula dengan pengalaman hidup anda? Adakah ada benda-benda yang saya nak kongsi ataupun cerita-cerita yang tak pernah saya dengar sebelum ni? Kongsilah cerita kamu dengan saya supaya sama-sama kita boleh mengecapi satu pemikiran yang lebih baik, yang lebih indah. Dan mengharapnya suatu hari nanti supaya kita dapat memperjuangkan antara satu sama lain. Saya sangat berharap di masa akan datang ni, InsyaAllah jika dipanjangkan umur, kita sama-sama dapat juang untuk mempertahankan diri kita daripada dizalimi oleh orang sekeliling. Amin. InsyaAllah. Apa-apa pun, baik-baik yang dia berdiri. Assalamualaikum.